Ada yang bertanya, ya ada yang bertanya, kita nak kata apa ya, dalam bahasa paling mudahnya, ibadah lain menerima keuzuran, tetapi ibadah zikir dia tidak menerima keuzuran. Contohlah kita kata kita solat bila mana kita bermusafir, maka diberi kepada kita kelonggaran untuk kita kata jamak dan qasar dan sebagainya. Kalau kita berdiri qiyam, uzur, kita berada dalam keuzuran, tak mampu berdiri, boleh duduk. Apa lagi? Ya, puasa dalam bab-bab yang tertentu, maka boleh berbuka puasa. Tetapi zikir tidak menerima keuzuran. Dalam situasi apa sekalipun, maka kita hendaklah berzikir kepada Allah, dan kita mesti membebaskan diri kita, ya, daripada lalai, ya, daripada lupa. Jangan pernah sekali-kali kita berada dalam saat di mana tempat sekalipun, keadaan apa sekalipun, lalai daripada Allah. Kerana lalai itu suatu perkara yang amat bahaya dalam dunia dan akhirat kita. Kita bimbang-bimbang, ya, kita tak tahu kita meninggal pada waktu bila. Maka pada waktu itu, wal-iyazubillah, dalam keadaan kita lalai, waktu itulah kita meninggal. Itu suatu benda yang cukup malang dan membahayakan diri kita. Sebab itulah kita kena berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap saat, setiap ketika, setiap keadaan. Sama ada kita kaya, kita miskin, kita sihat atau kita sakit, kita senang atau kita susah, kita apa lagi, kita lapang ataupun kita sibuk, maka hendaklah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan kita dan ahli keluarga kita ahli-ahli, orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah dalam semua keadaan yang disebut tadi. Okey, selesailah di situ insya-Allah, ya. Hakikat zikir secara umumnya ialah bila mana setiap lintasan hati, setiap perkataan dan perbuatan manusia adalah untuk Allah, kerana Allah dan bagi Allah, maka itu adalah zikir. Ya, kita lintasan hati kita yang berlaku dalam hati kita, ya, kerana hati ni ada waktunya disebut khawatir, ya, disebut azam, disebut niat. Maka kesimpulannya, segala niat, segala azam, segala lintasan hati itu yang berlaku dalam diri kita, setiap perkataan, setiap perbuatan manusia adalah untuk Allah, kerana Allah, bagi Allah, maka dia adalah suatu dikatakan zikir. Zikir juga bermakna setiap perkara yang terjadi dikembalikan kepada Allah, ya, setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita. Sebab tu ada satu perkataan yang disebut al-istirja. Al-istirja ialah bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan itu adalah salah satu daripada sunnah yang diajar oleh baginda Rasulullah, dan begitu juga diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua. Ialah perkataan al-istirja. Berlaku musibah sekecil mana sekalipun, kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Segala perkara dalam hidup kita, apatah lagi kita diuji dengan benda yang besar-besar, berlaku kematian, berlaku kemalangan, berlaku kehilangan apa-apa, maka itu benda-benda yang besar, maka sewajibnya lah kita kembali kepada Allah. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya setiap perkara yang berlaku, sama ada dia dalam bentuk nikmat atau dia dalam bentuk musibah, ya, nikmat biasanya lawannya niqmah, ya, dalam bentuk niqmah dengan huruf qaf ataupun dengan huruf ain, nikmat, maka ia segala-galanya kita kembalikan kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita faham bahawa hidup ni adalah dari Allah. Dan setiap hidup yang dari Allah ini akan berlaku suatu kematian, dan kematian itu juga untuk Allah. Maka itulah yang dikatakan zikir. Ya, zikir. Pentingan zikir iaitu kepentingan betapa kita mesti sentiasa ingat, ya, kepada Allah, dan melakukan sesuatu perkara yang menjadikan kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, zikir merupakan suatu perkara yang amat penting dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan ianya merupakan bekalan yang paling utama dalam perjalanan seseorang insan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana yang kita ulang sebelum daripada ini, sembahyang itu di antara salah satu daripada tujuan yang kita katakan, ya, beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah dan Rasul. Maka sembahyang itu sendiri juga disebut zikir. Aqimis salata li dzikri. Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Taha, aqimis salat
hendaklah engkau dirikan solat. Tujuan apa solat itu? Li zikri, ya, supaya kamu ingat kepadaku, kata Allah. Begitu juga Al-Quran, kita membaca Quran, Quran itu az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan zikir. Itu yang telah saya sebut secara ringkas lah. Zikir ini, di antara kepentingan yang paling besarnya, dia adalah merupakan bekalan yang paling utama, ya, dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia di saat bila mana kita bertemu dengan Allah, ya, di akhirat nanti. Ya, kerana salah satu daripada Allah mencipta kita, ya, selain daripada tujuan untuk beribadah kepada Allah, bahkan tujuan ibadah kepada Allah itu ialah sebenarnya untuk kita sentiasa ingat Allah, ingat pencipta kita, ingat yang menghidupkan kita, ingat yang memberi rezeki kepada kita, ingat yang segala-gala perkara yang bahawa hidup ini tidak pernah, ya, tidak pernah satu waktu pun, ya, kita terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala.